أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama berkongsi bab yang seterusnya di dalam kitab Al-Fawaid oleh Imam Ibn Qayyim, yang merupakan bab yang seterusnya adalah tafsiran beliau ataupun khawatir beliau, tadabbur beliau terhadap ayat surah Al-Mulk ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kamu bumi ini tunduk kepada kamu, maka berjalanlah di atas bahu-bahunya ataupun di dalam tafsir di atas bukit-bukitnya, dan wa ilaihin nusyur, dan ingatlah bahawa kepada Allah jugalah tempat kamu semua kembali. Jadi Ibn Qayyim dia mengambil ayat ini dan beliau rahimahullah mentadabbur ayat ini dan melihat bagaimana daripada satu ayat mengandungi unsur-unsur ataupun seruan tauhid, seruan rububiyah, melihat ketuhanan dalam ayat ini, dan juga melihat hikmah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, serta peringatan untuk beramal, untuk mengambil bekalan di hari akhirat. Jadi beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahawa dia menjadikan bumi ini dalam keadaan tunduk kepada kita. Okey. Maknanya kita boleh menapak atas dia, kita boleh melangkah atas dia, dan kita boleh korek dia, kita boleh ratakan dia, kita boleh, maknanya tanah bumi yang rata ini kita boleh berjalan di atasnya tanpa sebarang ada masalah. Kita boleh bina bangunan di atasnya, tak ada masalah. Dan juga Allah tidak menjadikan bumi ini tempat yang sukar untuk dibina. Dan maknanya bukannya semua bumi ini bukannya semuanya macam besi. Kan, tempat kata Ar-Razi. Bukannya semuanya macam emas, maknanya keras macam tu. Tidak, dia ada unsur-unsur, ada tanah lembut, ada tanah liat, ada pasir dan seumpamanya untuk memudahkan perjalanan manusia. Kan? Jadi Allah SWT mengatakan bumi ini Allah hamparkan, Allah jadikan dia tempat untuk kita berehat, Allah jadikan dia tempat yang dihamparkan supaya kita boleh, dan Allah juga keluarkan daripada bumi ini mata airnya, serta Allah mengkuatkan lagi struktur bumi ini dengan bukit bukau yang ada. Dan Allah juga dengan kudrat dan kekuasaan dan hikmah Allah Subhanahu taala menjadikan dengan bumi ini jalan-jalan untuk kita lalu. Dan daripada situ jugalah Allah Subhanahu taala menjadikan daripada bumi ini juga terkeluarnya mata air serta sungai-sungai. Serta Allah juga menyebut dalam surah yang lain, Allah telah menetapkan bahawa bumi ini mengandungi rezeki-rezeki ataupun makanan-makanan yang cukup untuk sesiapa sahaja yang ada di atas muka bumi ini sampai akhir zaman. Dalam surah Fussilat Allah SWT mengatakan, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah menjadikan di dalam bumi ini rawasiya ni gunung genang lah, kan, di atasnya. Wa baraka fiha, Allah memberkati bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, Allah juga mentakdirkan ataupun menetapkan di dalam bumi ini ada aqwat. Aqwat ni makanan-makanan, sumber-sumber yang cukup. Qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dalam masa 4 hari. Maknanya Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. 4 hari sahaja untuk siapkan bumi ini dengan segala sumber-sumber yang ada. Dan untuk apa? Sawa'an lis-sa'ilin, untuk mencukupi kesemua orang-orang yang ada kat bumi ni, binatangnya, haiwan, manusianya, kan, semua yang hidup kat muka bumi ni cukup. Sebab itu kalau kita pergi kepada isu sains ke ataupun isu
Kalau kita ada dengar kajian-kajian, kita kata seolah-olah bumi ini sumbernya tidak cukup. Ada yang kata akhirnya kita kena kurangkan populasi manusia kerana bumi ini hanya optimum untuk beberapa bilangan tertentu sahaja. Kan? Jadi sebenarnya benda ni semua adalah satu pertimbangan-pertimbangan yang tidak berasaskan neraca Al-Quran. Kerana Al-Quran kata Allah dah cukupkan, memang bumi ni cukup. Maknanya kita tidak perlu pergi ke tempat lain. Tidak perlu pergi ke tempat lain untuk nak mencari sumber-sumber yang lain, kerana bumi ini sendiri Allah telah cukupkan secara nas Al-Quran yang qat'i. Dan juga dia kata antara keberkatan bumi ini Allah menjadikan haiwan-haiwan, semua haiwan, haiwan-haiwan, rezeki-rezeki dan juga makanan-makanan itu keluar daripada bumi itu sendiri, macam kita dah sebut tadi. Dan juga di antara keberkatannya juga adalah kamu menanam biji benih di atas dalam tanah, dalam bumi. Kemudian biji benih itu keluar menjadi berganda-ganda besarnya. Satu benda yang subhanallah, keajaiban yang kita tidak boleh nak, ataupun satu ketinggian hikmah dan juga penciptaan daripada Allah SWT yang cukup tinggi nilainya. Biji benih kecil je, keluar jadi durian, jadi manggis, jadi mangga. Kan? Biji benih tu tak nampak pula, tak bau mangga pun, kat biji benih tu tak bau pun, bau durian ke apa, tidak. Tapi bila dah tumbuh tu lain pula bunyinya, kan? Lain pula jadinya. Itu semua adalah satu bentuk kekuasaan dan keberkatan bumi itu sendiri. Kan? Dan juga dari di antara keberkatannya juga adalah bumi ini dia boleh maknanya dia boleh menampung benda-benda kotor, tetapi dia boleh mengeluarkan benda-benda yang baik. Maknanya dia nampung kita punya kubahan kita, maknanya sisa-sisa buangan manusia, buangan haiwan apa semua. Kemudian dia boleh tumbuhkan buah, boleh tumbuhkan bunga, boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kan? Maknanya dia seolah-olah satu bentuk, dia dah ada satu sistem menyerap benda yang buruk dan mengeluarkan benda yang baik. Kan? Jadi, dan juga di antara macam kita sebut tadi, dia boleh, walaupun kita memberikan atau dia menyerap kita punya sisa-sisa buangan kita, tapi dia mengeluarkan benda-benda yang bermanfaat untuk kita. Jadi dia kata fahiya ahmalu syai'in lil adha wa a'waduhu bin naf'i. Dia adalah bumi ini sendiri adalah benda yang paling banyak, paling mampu untuk menanggung benda-benda yang buruk, dan paling hebat sekali di dalam memberikan manfaat, di dalam menggantikan benda itu dengan manfaat. Dia punya bumi itu sendiri, keberkatan bumi itu sendiri. Jadi apakah maksud ayat ini? Ibn Qayyim mengatakan wal maqsudu, tujuan Allah sebut benda-benda ataupun Allah sebut ayat ini, dia kata apabila Allah SWT menjadikan, Allah telah menjadikan bumi ini ibarat unta yang tunduk. Seperti mana dia bawa, dia ditarik, dia patuh. Kan? Jadi kat situ bila Allah SWT famshu fi manakibiha, maknanya berjalanlah di atas. Manakib ini di dalam bahasa Arab bermaksud bahu. Untuk unta, untuk binatang-binatang, untuk kita nak apa, kalau kita boleh bayangkan bilakah binatang itu binatang yang betul-betul tunduk? Bila kita boleh berjalan di atas bahu dia, maka itu dah menunjukkan bahawa itu dah level tunduk yang paling rendah sekali. Maknanya kita boleh jalan atas bahu dia, kita tak jatuh. Maknanya binatang-binatang lain, atau rusa ke, ataupun kuda ke, singa ke, apa ke, kalau kita duduk atas dia punya bahu, dia mesti dia melenting dan sebagainya. Kan? Tapi diibaratkan maknanya kau jalan di atas bahu bumi ini pun tak ada masalah. Nak kata level tunduk yang paling tinggi. Sebab itu binatang level tunduk yang paling tinggi adalah apabila kamu boleh berjalan di atas bahu unta, maka itu menunjukkan bahawa unta itu yang paling patuh sekali. Jadi kat sini Allah nak mengatakan unta inilah yang, ataupun bumi ini, seperti mana Allah suruh berjalan di atas bahu-bahunya, maknanya bukit bukaunya. Satu tafsir mengatakan bukit bukaunya. Maknanya kalaulah bukit bukau pun mudah nak jalan, apatah lagi tanah yang rata, lebih-lebih lagi lah mudah. Sebab yang susah pun mudah, tempat yang bukit bukau itu pun Allah kata mudah untuk kamu jalan, apatah lagi untuk yang daratan atau yang rata, itu lebih-lebih lagi lah mudah. Kemudian Allah SWT famshu fi manakibiha, tadi kita dah sebut tadi, maknanya betapa tingginya nilai bahasa dalam ayat itu. Allah SWT juga menambah lagi wa kulu mir rizqi, dan makanlah daripada rezeki-rezeki Allah SWT. Dan kat sini Allah mengatakan, Allah menyuruh manusia untuk makan daripada rezeki-rezeki yang telah Allah letakkan di atas muka bumi ini. Dan juga Allah telah memudahkan bumi ini untuk mereka berjalan di atasnya.
Dan serta Allah menjadikan juga di dalam bumi ini jalan-jalannya, kan, supaya mereka boleh berjalan. Allah juga kat situ mengatakan wa auda'a rizqahum fa dzakara tahyi'atal maskan lil intifa'. Dan Allah juga menunjukkan bila Allah mengatakan adanya rezeki kamu di situ, dan dia juga menunjukkan kat situ bahawa bumi ini ada kesediaan untuk kita hidup di situ, untuk kita duduk kat situ. Dan juga kita boleh suka hati nak pergi mana-mana sebab dah jadi tunduk untuk kita. Kita boleh pergi berjalan, berlari, pergi balik, buat bangunan di atasnya atau buat tempat tinggal dan seumpamanya. Dan semuanya itu adalah satu bentuk package yang telah Allah siapkan di atas muka bumi ini. Kemudian Allah mengatakan summa nabbaha biqaulihi, apabila dah kita wakulu min rizqih, kemudian Allah mengatakan, kemudian Allah memberikan satu petanda ataupun satu amaran ataupun satu isyarat-isyarat yang tuntas. Allah mengatakan wa ilaihin nusyur, untuk nak mengatakan bahawa wa ilaihin nusyur ini maknanya kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi kat situ Allah dah suruh kita, Allah dah tundukkan bumi, kita berjalan di atas muka bumi ini, kita hidup di atas muka bumi ini. Tapi Allah juga dia kata itu bukan semuanya, dan itu bukan semua dalam hidup ini. Dan ada Allah sama wa ilaihin nusyur, seolah-olah nak mengatakan semuanya itu adalah jalan kamu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, dan jangan hilang dalam kita punya agenda ataupun kita punya pertimbangan bahawa semuanya ini adalah satu proses-proses menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kat sini Ibn Qayyim mengatakan, kenapa Allah sebut benda ni? Sebab Allah nak mengatakan bahawa walaupun kamu boleh hidup dengan baik di atas muka bumi ini ditundukkan untuk kamu. Boleh kamu jalan, boleh buat binaan, boleh hidup, boleh makan apa semua di atas muka bumi ini. Ketahuilah bahawa di atas muka bumi ini kita bukanlah orang yang kekal di atasnya. Kita bukan bermukim, bukannya mustautin di sini. Ini bukan tempat tinggal kita yang hakiki. Dan bahkan kita masuk ke atas bumi ini dalam keadaan seolah-olah kita hanya melalui jalan itu. Bumi ini hanyalah tempat laluan, dan abiri sabil. Dan oleh itu tidak selayaknya untuk kita mengambil bumi ini sebagai tempat tinggal hakiki yang selama-lamanya. Dan bahkan kita masuk di atas muka bumi ini dengan segala nikmat dan juga rezeki yang Allah beri dan juga makanan yang ada di atas muka bumi ini dengan segala kemudahan, itu hanyalah untuk lina tazawwad, untuk kita mengambil bekalan daripada muka bumi ini, hidup kita ini, untuk menuju kepada satu negeri abadi, itu akhirat. Fahuwa manzilu abur atau manzilu ubur. Dia adalah, kalau ada tempat, dia adalah tempat persinggahan ataupun tempat R&R. Dia kata dia adalah manzilu ubur. Bukanlah mustaqar, bukanlah tempat yang kekal, bukanlah itu destinasi kita. Bumi ini dengan segala itu bukan juga destinasi. Dia adalah tempat kita bersinggah untuk kita pergi ke tempat lain. Dia hanyalah satu laluan. Fahuwa ma'barun wa mamar. Dia hanyalah satu laluan, tempat perjalanan. Dan dia bukanlah wala watanun, la watanun wa mustaqar, bukanlah tempat watan kita, tanah air kita, dan juga bukanlah tempat kita kekal di sini. Jadi Ibn Qayyim mengatakan ayat ini fatadammanatil ayatu ad-dilalata ala rububiyyati. Dan ayat ini mengandungi dalil, petunjuk kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, wa wahdaniyati, dan juga keesaannya. Macam mana ketuhanan dan macam mana keesaan? Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dilihat adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan, maknanya mempunyai kuasa ke atas alam ini, ke atas bumi ini, untuk menundukkan bumi ini. Kalaulah tanpa taskhir, daripada tanpa pemerintah ataupun penundukan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti bumi ini dia akan bergoyang, dia akan macam kuda liar yang tidak dijinakkan. Kita tak boleh nak naik dia sebab dia tidak dijinakkan. Jadi bumi ini Allah jinakkan. Kat situ dah menunjukkan bahawa bumi ini mempunyai ada kuasa yang menjaga dan mendidik, ataupun kuasa yang memberikan setting dia. Dan dia bukan jadi tiba-tiba sendiri. Dia ada satu kuasa yang menjaga ataupun membetulkan, memberikan kemudahan
mengadjust bumi ni. Itu dah menunjukkan adanya Tuhan, rububiyah Allah SWT. Dan juga ayat itu juga bagaimana menunjukkan bahawa wahdaniyah ni keesaan Allah SWT dengan erti kata bumi ini berjalan dengan baik. Tidak ada satu bentuk berkecamukan ataupun istilah Arab fauda, huru-hara. Tidak, bumi ni ada sistem dia, ada yang hidup dalam tu, ada ekosistem dia, ada dia punya perjalanan dia, ada yang ni makan ni, patah balik. Maknanya ada dia punya perjalanan yang cukup cantik. Kan? Maknanya bumi itu sendiri dengan segala yang ada di atas muka bumi ini dan juga dengan segala kemudahan itu dan dengan segala satu benda yang cukup sistematik sudah menunjukkan bahawa hanya satu sahaja pentadbir. Hanya satu sahaja Tuhan. Kenapa? Kalau lebih daripada satu Tuhan, dia akan jadi malapetaka, dia akan jadi hancur, dia akan jadi kacau bilau sebab semua nak conquer masing-masingnya teritori kan. Maknanya sebab itu Allah SWT menyebut lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah di sana maknanya kalaulah di atas di muka bumi dan langit ini ada banyak Tuhan, sudah pasti bumi dan langit akan hancur. Sebab apa? Sebab semua Tuhan nak berkuasa, jadi akan hancur lah. Jadi oleh kerana bumi dan langit dan bumi tidak hancur, stabil, bersistem, elok, kita boleh lihat dia punya perjalanan dia secara sistematik dan juga secara konsisten. Itu dah menunjukkan bahawa di sana ada yang satu kuasa yang mengatur. Itu adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qudratihi wa hikmatihi, dan juga kudrat kita dah sebut tadi. Dan macam mana kemampuan, maknanya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ini melampaui hatta kita punya batas akal fikiran kita. Di luar kemampuan kita tak boleh nak faham lagi. Maknanya kita faham tahap kita lah, tapi maknanya sentiasa perkara itu akan sentiasa menambahkan lagi kita punya ketakjuban dan juga haibah Allah SWT di hadapan mata kita, dan wa hikmatihi, kebijaksanaan Allah SWT, wa lutfihi, dan juga kelembutan Allah SWT terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk, terhadap haiwan, terhadap kita sendiri. Dan semuanya ini adalah satu bentuk seolah-olah Allah nak Allah jadikan kita, Allah jadikan jin, Allah jadikan semua kejadian-kejadian ini, dan Allah memberikan jalan, memberikan kemudahan. Allah jadikan kita dalam keadaan kita dah ada mak ayah, ataupun kita dah ada community, ataupun kita dah ada community pun, kita dah ada yang makanan-makanan semua dah ada. Kita tidak perlu mencipta makanan. Kita tidak perlu mencipta oksigen untuk kita bernafas ni. Untuk kita nak bernafas ni, kita tak perlu nak cipta oksigen. Dia dah ada dah. Hujan turun ataupun sumber semua dah ada di atas muka. Maknanya Allah dah jadikan itu adalah satu bentuk lutf. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar lembut ataupun halus dalam bertaamul dengan makhluk-makhluknya. Sebab itu Allah SWT menyebut sunnallahil ladzi atqana kulla syai'. Dan itulah dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu yang cukup itqan di dalam perbuatan-perbuatan. Bila buat satu cukup detail dan cukup, dan tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan makhluk yang lain. Hatta pasir pun. Tidak ada satu pasir pun, sebitir pasir pun yang sama macam salji kan. Salji tu kita nampak macam hujan turun, tapi kalau kita perhatikan tidak ada satu biji salji pun yang sama dengan satu butir salji yang sama dengan salji yang lain. Sebab apa? Allah mubdi'. Allah itu halus dia. Mubdi' ni sangat-sangat agung dalam penciptaan, sangat-sangat inovatif. Kalaulah Allah buat benda yang sama, dia akan jadi sia-sia. Lepas tu manusia pun, hatta kita pun, kita punya cap jari pun, setiap jari ni lain. Mata kita dengan mata kanan, mata kiri tak sama. Kan? Semuanya ini ada dia punya kira-kira dia. Hatta telinga kanan, telinga kiri dia bukannya di copy paste dan terbalikkan, bukan. Dia adalah setiap ciptaan Allah SWT sangat detail dan sangat spesifik, serta berbeza dengan yang lain. Dan juga kat situ ada satu bentuk tazkir, peringatan terhadap nikmat-nikmat dan juga kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah cipta, Allah yang tundukkan sekian, tundukkan atas belum ada haiwan, Allah tundukkan. Semuanya ini Allah tundukkan untuk manusia. Kan? Serta kat situ juga Allah Subhanahu Wa Taala ada satu, maknanya selepas Allah dah menceritakan mengenai bumi yang ditundukkan, rezeki yang diberikan,
serta tanah yang diratakan, semuanya itu Allah SWT juga di sana ada, dia adalah uh, satu satu saranan untuk melihat kepada agenda sebenar dalam hidup kita, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kat sini Allah kata Ibn Qayyim mengatakan wattahdhir minar rukun ila dunya, dan di sana ada amaran untuk kita cenderung kepada dunia dan mengambil dunia ini sebagai tempat tinggal terakhir kita, destinasi terakhir kita. Bahkan sepatutnya kita melihat dunia ini sebagai batu loncatan untuk kita lari menuju akhirat. Bukannya lari menuju akhirat maknanya kita kena mati cepat, tidak. Lari menuju akhirat ini maknanya menuju kepada keampunan Allah SWT, menuju kepada memberikan hak-hak Allah SWT, hak-hak di dalam ubudiyah kepada Allah SWT, hak-hak di dalam mempersembahkan kehambaan kita di hadapan Allah SWT, serta berlari menuju syurganya, berlari menuju syurga Allah SWT yang telah disediakan seperti Allah SWT menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga syurga yang telah Allah, yang mana syurga itu luasnya adalah ibarat keluasan langit dan bumi. Maknanya tak boleh nak dikira. Langit ni sampai sekarang kita tak tahu besar langit berapa besar punya langit ni. So syurga besar itu. Yang wajannatin arduha, dekat dalam satu ayat lain wajannatin arduha ka'ardis sama, seperti, maknanya seperti ni maknanya tak semestinya sama. Dia seperti macam ibarat lah, kita boleh bayangkan besarnya dia punya saiz syurga itu. Oleh itu di dalam ayat ini sahaja sudah pun Allah menceritakan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita boleh mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bagaimana Allah memberikan peringatan dengan cara Allah menyebut nikmat-nikmat dia, dan juga serta seruan untuk hidup di atas muka bumi ini. Untuk hidup maknanya Allah SWT bila cerita sama benda ni bukannya bermaksud kita jangan hidup kat atas muka bumi ini, kita jangan layan bumi, tidak. Allah suruh famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, maknanya Allah kata hiduplah di situ, ambillah bekalan di situ. Bukan bermaksud bila kita berlari mencari akhirat kita meninggalkan dunia segalanya sampai kita tak ada apa-apa, tidak. Kita punya kehendak, kemahuan. Kita dicipta dengan benda itu, dengan perkara itu, dengan tuntutan itu. Untuk apa? Untuk ada di sana ada agenda-agenda ataupun ada risalah yang kita kena buat. Ada agenda menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, agenda menjadi khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menjadi khalifah ini bermaksud pengganti Allah SWT. Ini bukan bermaksud menjadi Tuhan, tidak, tapi mentadbir bumi, imaratul ard. Mentadbir bumi ini memerlukan orang yang jiwanya jiwa yang berkehendak. Jiwa bukan jiwa yang tamak, jiwa yang berkehendak melakukan sesuatu benda yang besar. Jiwa yang berkehendak melakukan satu agenda yang besar. Jiwa yang berkehendak menyiapkan ataupun menyampaikan risalah. Di sana ada satu tugasan yang dia kena buat. Maknanya bukannya bila dia kata kita duduk atas muka bumi ni kita cari bekalan sebanyak mungkin untuk kita menuju Allah SWT. Bekalan itu macam mana nak cari? Bekalan itu di bumi. Dan bekalan itulah yang apa? Bekalan itulah sebesar mana bekalan itulah yang menjamin ataupun menentukan sebesar mana kedudukan kita di akhirat nanti, di syurga nanti. Dan bekalan itulah yang telah diajar oleh Rasulullah SAW dan juga para anbiya sebelum-sebelum baginda alaihi salatu wassalam, para anbiya alaihi salatu wassalam. Cara untuk kita mencari bekalan. Dan bekalan itu adalah kita menelusuri jalan-jalan yang telah dihamparkan oleh Rasulullah SAW. Itu jalan perjuangan ini. Dan dia bukan semata-mata kita bertaubat, duduk dalam gua, solat, puasa. Tidak, di sana ada risalah, ada misi yang lebih besar lagi daripada sekadar perkara-perkara itu. Itulah misi risalah yang Allah SWT sebut di dalam surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat wasat, umat pertengahan, untuk kamu menjadi saksi-saksi ke atas manusia. Dan juga manusia, saksi ke atas manusia apa? Saksi apa? Saksi bahawa risalah telah sampai. Seruan
dakwah tauhid ini telah sampai kepada mereka. Dan juga Rasul menjadi saksi ke atas kamu bahawa Rasul telah menyampaikan ataupun kamu telah disampaikan risalah itu. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Jadi itu bekalan kita. Bekalan kita ke atas muka bumi ini bukan semata-mata tazkiyatun nafs, semata-mata bukan. Dia tazkiyatun nafs dengan cara menyampaikan seruan, dengan cara adanya agenda, dengan cara menjatuhkan ataupun meninggikan kalimah Allah SWT, dengan cara menolak kekufuran, dengan cara meninggikan syiar-syiar ataupun meninggikan, meletakkan kalimah Allah SWT pada tempat yang sepatutnya, mengembalikan agama pada tempat yang sepatutnya. Dan sebab itu Allah SWT apabila kat sini dia kata, Ibn Qayyim mengatakan di sana dalam ayat ini ada juga menceritakan mengenai peringatan terhadap nikmat-nikmat yang Allah bagi, dan juga seruan untuk menuju ataupun seruan untuk berjalan di atas muka bumi ini, serta menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal i'lamu bi annahu subhanahu yatwi hadhihi ad-dar ka'an lam takun. Maknanya, dan juga ini juga membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh yatwi ini boleh menyimpulkan bumi ini, dunia ini macam tak ada. Lepas tu kemudian hidup kembali. Kan? Wa annahu yuhyi alaha ba'da ma amatahum wa ilaihi. Dan juga Allah SWT menghidupkan balik ahli-ahli di dalam kubur. Maknanya orang-orang manusia-manusia telah mati, dan Allah hidupkan balik, dan itulah Allah, semua mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah. Kalau kita tengok Ibn Qayyim, beliau, kalau kita cuba melihat cara pandang, sisi pandangan Ibn Qayyim dalam ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya ayat Al-Quran ini semuanya mempunyai satu mesej yang sama secara keseluruhan. Mesej tauhid, mesej ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, mesej adanya tugasan, adanya risalah. Semuanya ini berkisar perkara itu. Betul Al-Quran diturunkan. Al-Quran bukan diturunkan untuk semata-mata menambahkan ilmu kita, tapi Al-Quran diturunkan untuk memandu kita bagaimana kita berfikir, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana di dalam mengenal Tuhan, bagaimana kita berjalan di dalam mengenal Tuhan, dan bagaimana kita membentuk pemikiran kita dengan neraca-neraca yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Jadi walaupun satu ayat kalau kita biasa baca dalam surah Al-Mulk, mungkin kadang-kadang kita baca setiap malam ke sebelum tidur baca surah Al-Mulk dengan fadilat-fadilatnya yang tersendiri, kita boleh lihat bagaimana satu ayat ini mengandungi makna-makna yang cukup besar. Makna tauhid, makna keesaan ataupun ketinggian kudrat Allah SWT, makna ketinggian kelembutan Allah SWT kepada hamba-hambanya, serta makna bagaimana semuanya ini adalah satu perjalanan proses menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang boleh kita sentiasa latih adalah di dalam kita membaca Al-Quran, kita perlu menghadirkan setiap makna-makna itu supaya kita boleh mengaitkan setiap perbahasan-perbahasan ataupun setiap topik-topik dalam Al-Quran sebenarnya saling satu kait mengaitkan. Itu Syatibi menyebut sebenarnya kita perlu melihat syariah ini sebagai satu surah wahidah, satu gambaran yang seluruh, satu gambaran yang satu. Jadi Quran ini sebenarnya dia adalah satu gambaran yang satu. Dia bukan yang bententangan, dia bukan topik-topik yang berbeza yang lain, tidak. Di atas hakikatnya dia adalah satu gambaran yang satu, cumanya dibahaskan dari sudut-sudut yang berbeza. Kadang-kadang perbahasan itu dari sudut nabi kenabian, perbahasan itu dari sudut kisah-kisah terdahulu, perbahasan itu dari sudut penciptaan alam, perbahasan itu dari sudut adanya hari akhirat, perbahasan itu dari sudut ketinggian kudrat dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini perlu kita hadam ataupun kita melihat Al-Quran dalam kerangka itu supaya kita faham. Lebih-lebih lagi kita dah nak masuk dalam bulan Ramadan, lebih kurang 2 minggu lebih lagi, atau lebih kurang 3 minggu kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memandu kita dan menetapkan kita di atas jalan yang diridai oleh Allah SWT, serta memudahkan untuk kita beramal dengan Al-Quran, serta menjadi Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna 'abduka banu 'abdika banu imaik, nawasina biyadik madin fina hukmuk, 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik wa ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.